الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah muslimin yang berbahagia, Khatib ingin menyeru kepada jemaah-jemaah sekalian agar marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita dikurniakan ganjaran kejayaan sama ada di dunia maupun akhirat yang dijanjikan. Pada hari Jumaat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Zaman Tanpa Tunai, Iman Masih Bernilai. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dunia global kini sedang dilanda satu fenomena yang memberi impak besar terhadap perubahan gaya kehidupan manusia, khususnya dalam bidang muamalat. Apabila urusan jual beli, pembayaran, sedekah, zakat dan transaksi harian tidak lagi bergantung kepada wang kertas fizikal. Bahkan transaksi ini dilakukan melalui aplikasi telefon, perbankan digital dan sistem elektronik. Fenomena ini dikenali sebagai zaman masyarakat tanpa tunai atau cashless society. Realiti di lapangan ketika ini, transaksi tanpa tunai seperti penggunaan kod QR, e-wallet, pembelian dalam talian dan sebagainya telah diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Tidak dinafikan bahawa kemudahan ini dapat mempercepatkan urusan, menjimatkan masa dan mengurangkan risiko kehilangan wang tunai. Namun, kita perlu insafi kemudahan teknologi yang ada hanyalah berfungsi sebagai alat pemudah cara. Sekiranya ia digunakan tanpa berpandukan nilai iman dan syariat Islam, sudah pasti masyarakat akan terjerumus ke dalam transaksi yang penuh dengan unsur penipuan dan tidak patuh syariah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahawa dalam setiap transaksi, sama ada secara tunai ataupun digital, mestilah mengutamakan nilai kejujuran, amanah dan kepatuhan kepada syariat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam meniti arus kemajuan negara, kita perlu sedar dan insaf bahawa Islam tidak pernah menolak kemajuan dan teknologi. Apatah lagi apabila kedua-duanya mampu memberikan kemudahan dan manfaat kepada masyarakat seluruhnya. Justru pada era yang semakin canggih dengan penggunaan aplikasi digital atau tanpa tunai dalam urusan harian ini, kita perlu bijak menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Namun, kita perlu tetap berpegang pada nilai iman dan syariat Islam. Setiap kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita seharusnya dianggap sebagai rahmat yang mempermudahkan kehidupan kita seharian. Prinsip ini
ini bertepatan dengan intipati ajaran Islam yang sentiasa mendorong umatnya kepada kemudahan dan kelonggaran dalam urusan dunia tanpa mengabaikan hukum dan prinsip syariat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn ahaduhuma aysaru min al-akhar illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman fa in kana ithman kana ab'ada an-nas minhu." Maksudnya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih di antara dua perkara, nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam akan memilih yang lebih mudah di antara keduanya selama mana ia tidak berdosa. Adapun jika ia adalah berdosa, maka baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh itu, sebagai umat Islam, setiap urusan muamalat hendaklah berteraskan prinsip Islam serta menolak sistem konvensional yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata, melibatkan riba dan unsur gharar atau ketidakpastian dalam sesuatu transaksi. Sesungguhnya amat jelas bahawa unsur-unsur ini boleh menghakis nilai keadilan dan kesaksamaan, mencemarkan keberkatan rezeki, bahkan lebih parah lagi, mampu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hal seumpama ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda baginda, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandungi unsur gharar, yakni ketidakpastian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada realiti bahawa muamalat tanpa tunai ini berpotensi membawa risiko seperti penipuan, gharar dan riba, maka sistem muamalat berteraskan prinsip Islam perlu tampil sebagai solusi terbaik bagi umat Islam. Prinsip muamalat Islam telah menggariskan bahawa setiap urusan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama dapat dilakukan dengan penuh amanah, adil serta berupaya menjamin kesejahteraan rakyat. Setiap transaksi dan perniagaan tanpa tunai hendaklah dilakukan dengan menekankan nilai kejujuran dan keberkatan agar hak-hak manusia terpelihara dan masyarakat hidup dengan aman, damai dan harmoni. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud." Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Bagi memastikan agenda kesejahteraan ini benar-benar dapat direalisasikan, pihak kerajaan hakikatnya memikul tanggungjawab yang besar untuk melaksanakan sistem muamalat digital yang berteraskan syariat Islam agar setiap urusan ekonomi berjalan secara telus dan patuh syariat. Pihak berkuasa juga turut berperanan menggalakkan rakyat menggunakan transaksi digital dengan menyediakan platform jual beli yang halal, selamat dan efisien agar urusan seharian dipermudahkan sekaligus mengurangkan risiko penipuan, riba dan adanya unsur gharar yang boleh menggugat keharmonian sosial. Perkara ini selaras dengan prinsip Islam yang menyatakan bahawa pihak pemerintah bertanggungjawab untuk memelihara hak rakyatnya dengan menegakkan kesaksamaan dan memastikan kesejahteraan hidup dapat dinikmati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man waliya minkum amran falyasta'minahu." Barang siapa di antara kamu diberi tanggungjawab, maka hendaklah dia berlaku amanah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jemaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin menyuruh kepada jemaah Jumat sekalian agar marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga dan fokus dalam merancangkan ekonomi negeri Sabah melalui pemantapan bidang muamalat,
khususnya dengan penggunaan transaksi tanpa tunai berteraskan prinsip muamalat Islam. Sebagai kesimpulan khutbah pada kali ini, ingatlah nasihat yang berikut. Pertama, muamalat tanpa tunai merupakan suatu kemudahan yang harus diraihkan oleh umat Islam dengan pertimbangan neraca keimanan dan keadilan. Kedua, umat Islam hendaklah bijak beradaptasi dengan teknologi yang pesat membangun agar tidak ketinggalan dalam arus kemodenan, namun tetaplah berpandukan prinsip syariat Islam dalam setiap tindakan. Ketiga, kerajaan hendaklah memainkan peranannya demi menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara dengan mengurus sistem muamalat digital yang adil, telus dan patuh syariah. Justru Islam sangat menuntut umatnya agar sentiasa berpaut pada nilai iman dan syariat Islam dalam semua perkara. Sistem transaksi digital ataupun tanpa tunai melalui platform sedia ada pada hari ini perlu dikawal sedia agar terhindar daripada unsur penipuan, gharar dan riba. Insafilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu pemurniaan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورزقنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوah dunia maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung, وكذلك على فخامة الرئيس الأعلى Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah. واجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم.
اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi barakah Palestin, Sudan dan negeri Syam sekitarnya. Kasihani dan limpahkanlah rahmat ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan. Sentiasa berlapang dada mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya qadiyal hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak kepada jalan yang Engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat.